Selamat sejahtera, selamat bertemu kembali. Oke, hari ini kita akan belajar bab 4.4 tentang kesan kegiatan manusia terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Seperti mana yang kita tahu, manusia menggunakan tumbuh-tumbuhan untuk kepentingan sendiri tanpa memikirkan masa hadapan generasi yang akan datang. Kegiatan manusia yang berleluasa secara tidak langsung akan memberikan kesan positif dan negatif terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Jadi kita boleh fikirkan di sini, apakah kesan kegiatan manusia terhadap tumbuh-tumbuhan semula jadi di Malaysia. Oke, kita lihat kesan positif. Kesan positif dahulu. Kesan positif yang pertama adalah pembangunan hutan. Pada tahun 2006, program penubuhan ladang hutan ataupun PPLH telah dilaksanakan bertujuan untuk mengurangkan tekanan ke atas hutan asli sebagai sumber bahan mentah dan untuk memastikan ketersediaan berterusan bagi industri kayu tempatan. Bagi meningkatkan kadar penanaman semula hutan, semua pihak diarahkan mengkaji spesies pokok yang hendak ditanam serta penjagaan pokok-pokok yang telah ditanam. Dalam program berkenaan, spesies yang disenaraikan ialah jati, sentang, getah, khaya, akasia, batai, kelempayan, dan binuang. Namun, tumpuan diberikan kepada pokok getah dan pokok akasia. Yang kedua, penghutanan semula. Agensi seperti Jabatan Perhutanan, Institut Penyelidikan Hutan Malaysia, dan Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara telah mengambil langkah untuk memelihara hutan. Antaranya adalah dengan menanam pokok yang bermutu dan tahan daripada serangan penyakit di kawasan hutan yang telah ditebang. FRIM, ataupun kita selalu panggil dengan nama FRIM, juga telah menjalankan aktiviti penghutanan semula di hutan Lepur Bukit Lagong, Kepung Kuala Lumpur, dengan menjadikan kawasan tersebut sebagai hutan rekreasi yang terkenal sehingga diiktiraf sebagai hutan tropika buatan manusia tertua di dunia. Bagi yang tak pernah tengok pokok jati, gambar ini menunjukkan ladang hutan pokok jati di negeri Perlis. Yang ketiga, kesan positifnya adalah mewujudkan taman negara. Taman negara merupakan kawasan yang terdiri daripada pelbagai spesies tumbuh-tumbuhan semula jadi, tumbuh-tumbuhan ubatan, dan tumbuh-tumbuhan yang jarang dijumpai. Tumbuh-tumbuhan di taman negara ini dijaga dan disimpan dengan baik bagi mengekalkan biodiversiti alam sekitar. Taman negara juga paling banyak dijadikan kawasan pelancongan kerana tersedia dengan pelbagai prasarana. Di Malaysia terdapat taman-taman negara yang diuruskan di bawah Kerajaan Negeri dan juga di bawah Kerajaan Persekutuan. Di negeri Sarawak sahaja terdapat 30 buah taman negara dengan jumlah keluasan 623,463 hektar yang ditadbir oleh Perbadanan Perhutanan Sarawak. Manakala di negeri Sabah terdapat 9 buah taman negara, yaitu taman terestrial dan 6 taman marin di bawah
lembaga pemegang amanah Taman-Taman Sabah. Oke, seterusnya, kesan positif yang seterusnya adalah hutan simpan kekal. Hutan simpan kekal di Malaysia boleh ditetapkan sebagai kawasan sensitif alam sekitar kerana hutan merupakan kawasan yang berkepentingan dan bernilai tinggi dari segi kepelbagaian biologi. Selain itu, dengan adanya pelaksanaan program pembangunan hutan yang terancang ini akan menggalakkan penghasilan dan penggunaan hasil hutan yang dapat memberi faedah kepada ekonomi secara maksimum serta menggalakkan pembangunan perindustrian berkaitan dengan hasil hutan. Contoh lokasi hutan simpan kekal di Malaysia ialah Hutan Simpan Kabili Sepilok di Sabah, Hutan Simpan Kuala Langat Utara, dan Hutan Simpan Raja Musa di Selangor. Seterusnya kita lihat kesan negatif. Kesan negatifnya yang pertama, ketidakseimbangan ekosistem. Kestabilan ekosistem hutan terganggu akibat berlakunya penyahutanan. Kawasan hutan yang padat dengan tumbuh-tumbuhan semula jadi dimusnahkan untuk tujuan pembinaan dan pembukaan kawasan ladang, pembinaan infrastruktur dan pembalakan. Penyahutanan menyebabkan ekosistem hutan terganggu dan berlaku ketidakseimbangan dalam siratan makanan. Berlaku bencana alam seperti banjir lumpur dan tanah runtuh serta menyebabkan kawasan tadahan hujan terganggu. Jadi bacalah ketidakseimbangan ekosistem ini dan cubalah untuk fahamkan. Kemudian kesan negatif yang seterusnya adalah hakisan tanah. Pembalakan yang berleluasa mendedahkan permukaan bumi kepada hakisan air hujan. Daun pokok berfungsi mengurangkan halaju air hujan yang jatuh ke bumi. Kekurangan proses infiltrasi ataupun kemusnahan akar pokok yang berfungsi menyerap air larian permukaan ke dalam tanah. Ini menyebabkan air hujan jatuh dengan laju ke atas permukaan bumi dan meningkatkan kadar hakisan tanah. Tanah yang terhakis akan diangkut oleh aliran hujan dan menyebabkan sungai menjadi cetek. Apabila sungai dicetek, inilah yang akan menyebabkan berlakunya banjir dan seterusnya mengakibatkan kerosakan harta benda. Kemudian kita tengok pula kesan negatif yang seterusnya adalah kawasan tadahan hujan terganggu. Kawasan tadahan hujan terganggu. Seperti mana yang kita tahu, hutan merupakan kawasan semula jadi yang luas untuk menadah air hujan. Namun, penerokan hutan yang tidak terancang oleh manusia menyebabkan kawasan tadahan hujan akan terganggu. Hal ini menyebabkan empangan untuk menampung air akan menjadi cetek kerana kolodak lumpur masuk ke dalam empangan. Jadi saya harap kamu semua faham maksud di sini kawasan tadahan hujan terganggu. Tengok sebelah kanan ini adalah gambar periuk kera. Pernah tengok? Pernah mengalami ataupun pernah memegang tumbuh-tumbuhan ini? Saya percaya ramai yang tidak pernah tengok secara dekat periuk kera. Seterusnya kita lihat kepupusan flora dan fauna.
Penerokan hutan yang tidak terancang menyebabkan flora dan fauna kehilangan habitat dan kekurangan sumber makanan. Keadaan ini menyebabkan hewan liar dan tumbuh-tumbuhan semakin pupus. Oke, contohnya tumbuhan yang diancam kepupusan adalah seperti periuk kera, tongkat ali, pokok bakau, pokok cengau, dan pokok meranti. Oke, contoh hewan liar yang semakin pupus adalah seperti gajah, badak Sumatera, tapir, harimau Malaya, kancil, kambing gurun, dan sebagainya. Jadi kesan penerokan hutan ini sangat besar kepada flora dan fauna. Oke, jadi ingat kembali apa yang telah cikgu bincangkan tadi. Oke, yang pertama adalah tentang kesan positif, yang kedua kesan negatif. Kesan positif, tengok balik di sini. Oke, kita tengok pembangunan hutan, penghutanan semula, taman negara, hutan simpan kekal. Kemudian kesan negatifnya pula ketidakseimbangan ekosistem, hakisan tanah, kawasan tahan hujan terganggu, dan kepupusan flora dan fauna. Jadi saya harap Anda boleh ingat semua yang kita pelajari pada hari ini dan fahamkan. Oke, itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.